itu apabila dia berdiri dan saya kata yang berhormat duduk, masih juga dia berdiri, saya kata yang berhormat duduk, masih juga dia berdiri. Lalu dia kata, what can you do to me? Itu CCTV semua ada, what you can do to me. Jadi saya sebagai speaker, saya ada kuasa di bawah peraturan mesyuarat 44.2, yaitu kalau seseorang ahli yang berhormat itu enggan untuk mendengar arahan speaker, speaker ada kuasa di bawah peraturan mesyuarat 44.2, di mana maksima untuk menyuruh yang berhormat yang berkenan keluar adalah 10 hari. Kalau dia tidak sebut, dia kata yang berhormat sila keluar. Kalau dia keluar, dia tidak sebut, secara otomatik 2 hari. Apabila yang berhormat yang berkenaan dia berdiri, selepas itu dia keluar, lalu dia terus pandang sama saya, dia kata, you are disgrace to parliament. Dan saya jawab dia, saya kata, do you think you are not a disgrace to parliament? Dia terus jawab saya, dia kata, you are appointed, we are elected by the rakyat. Saya tidak tahu sebelum ini bahawa yang berhormat yang demikian adalah seorang peguam. I didn't know that. Saya cuma terbaca juga daripada liputan akhbar dan daripada sosial media. Kalau dia seorang peguam, apabila dia mengemukakan hujah seperti begitu, dia mungkin lupa ataupun dia sengaja tidak mengambil tahu bahawa dalam perlembagaan Malaysia, iaitu di bawah artikel 57.1 kalau tak silap saya, seseorang individu itu pokoknya dia bukan bankrupt, dia bukan gila, dia bukan di bawah umur, dia bukan pokoknya soal asal dia boleh bertanding sebagai MP, ada kelayakan di bawah perlembagaan, boleh dia dipilih sebagai yang dipertua. Itu pun mempunyai prosedur-prosedur yang tentu, yaitu di bawah peraturan mesyuarat. Yang peraturan mesyuarat biru ini, seperti yang semua wakil rakyat perlu tahu, ini dibuat di bawah perlembagaan Persekutuan Malaysia artikel 62. Yang ini dibuat di bawah artikel 62. Bermakna this is an extension of the constitution. Dalam peraturan mesyuarat 1 dia kata, hari pertama selepas pilihan raya, persidangan pertama selepas pilihan raya, agenda yang harus dibincang pada ketika itu ialah perlantikan speaker, pemilihan speaker. Prosedur memilih speaker di bawah peraturan mesyuarat 4, di mana usul akan dibawa oleh ketua majlis, ataupun tidak perlu untuk ketua majlis, orang lain boleh buat usul, tapi ketua majlis bawa usul. Lepas itu dia ada penyokong. Sebelah pun boleh juga kemukakan siapa yang dia nak sebagai sebagai yang dipertua, peruntukan yang sama. Jadi pada selepas pilihan raya 2013, saya ditentang oleh mantan seorang hakim. Ada pertandingan. Yang memilih adalah wakil-wakil rakyat, yaitu ahli parlimen. Jadi kalau saya di bawah perlembagaan boleh dipilih begitu, perlembagaan membenarkan, dan yang memilih itu adalah wakil-wakil rakyat, lalu seorang wakil rakyat pula mengatakan bahawa seolah-olah menghina saya, you are disgrace to parliament because you are not elected by the rakyat. Yang memilih saya ialah wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Mana yang berat? Melalui proses perlembagaan yang dibenarkan. Sebenarnya dalam soal ini, apabila seseorang itu tidak tahu perlembagaan, sedangkan dia adalah sebagai seorang peguam, dan dia juga adalah wakil rakyat yang harus mematuhi peraturan mesyuarat, yang menuduh kepada seorang speaker yang bertugas apabila dia membuat sesuatu berlandaskan kepada peraturan mesyuarat, siapa sebenarnya yang disgrace to parliament?